Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus memberikan inspirasi dan menceriakan hari tengah hari anda bersama kami di WHI Extra hari ini 2 Oktober 2021 hari Sabtu bersamaan dengan 24 Safar 1443 Hijriah bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga Fiza Sabjahan yang saya kira dah lama sebenarnya kita bersiaran bersama. Ya, sebab kita menyahut saranan kerajaan kan, kita pun bekerja bergila-gila, kita ada 2 kumpulan tapi alhamdulillah kalau kita lihat Selangor pun dah masuk ke fasa 3. Betul. Jadi ramai juga dalam kalangan penonton-penonton bukan kita saja yang dah pun mula bekerja seperti biasa dan melakukan pelbagai aktiviti seperti biasa. Dan walau apa pun aktiviti yang anda jalankan ketika ini, kami juga nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang terus memilih kami Wanita hari ini sebagai siaran anda di tengah hari ini, dan janji kami kami nak kongsikan sesuatu yang menarik, yang comel buat anda seisi keluarga. Betul. Kita tengok tadi kan sangat-sangat comel, memang tak sabar nak bersama dengan tetamu kita pada hari ini dalam talian. Tetapi sebelum tu seperti biasa kita seringkali mengingati satu sama lain. Walaupun dah masuk 2 tahun sebenarnya kita dalam tempoh pandemik ini dan norma baharu itu akhirnya menjadi sesuatu yang kita sudah terbiasa dengannya, dan saya juga berharap agar kita semua dapat menempuh hari-hari yang mendatang ini walaupun kita masih lagi dalam pandemik, dan Oktober ini negara insya-Allah akan memasuki fasa endemik dan diharapkan kita semua masih lagi positif. Ya, dan suka juga untuk kita sekali lagi ingatkan diri kami di studio ini dan juga anda penonton-penonton, walaupun ada banyak kebebasan yang telah pun diberikan, kelonggaran sebenarnya, dan ramai juga yang telah pun melakukan pelbagai aktiviti, dan kalau kita lihat juga Yana, kadar vaksinasi dewasa telah pun mencapai 86.8%, dan suka untuk kita ingatkan bahawa walaupun anda melakukan apa saja aktiviti, bawa anak-anak kecil pergi ke pasaraya ke, bawa pergi berkelah, bercuti dan sebagainya, pastikan anda masih lagi terus mengekalkan SOP yang telah pun kita amalkan sejak tempoh tahun lalu lagi kan. Betul, dan kita dah nak capai dah herd immunity ni sikit sahaja lagi, dan apatah lagi untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sekurang-kurangnya yang mendapatkan 1 dos dah lebih daripada 50%. Jadi saya kira ini adalah satu berita baik, dan diharapkan adik-adik kita semua pun tak rasa takut, tak rasa nervous. Kalau sikit-sikit tu boleh, tapi kuatkan semangat, dapatkan vaksinasi. Sebab seronok kan tengok adik-adik kita ni penuh bersemangat dan juga yakin dan juga berani untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi nak pesan juga lah kat ibu bapa kan, anak-anak kecil ni yang anda bawa ke pusat membeli belah, keluar dan sebagainya, pastikan anak-anak ni taklah menyentuh apa-apa bahagian-bahagian yang tak sepatutnya. Sentiasalah bawa pencuci tangan ataupun hand sanitizer itu untuk mencuci tangan mereka bagi memastikan kebersihan itu. Pelitup muka itu juga selalulah harus wajib dipakai, dan pastikan ada juga penjarakan fizikal dengan individu-individu yang tidak kita kenali. Kalau satu rumah tu tak apalah kan. Tapi kalau kita pergi ke keluar ni, kadang-kadang kita jumpa orang di restoran dan sebagainya, pastikan anda terus mengamalkan penjarakan fizikal. Betul. Tadi Fiza kata kita kena ingatkan anak-anak kita jangan pegang railing dan sebagainya kan. Terbalik dengan anak buah saya, bila daddynya pulang ke rumah, dia yang tanya ayahnya, dah basuh tangan ke belum? Bagus. Ini sebenarnya didikan awal sebenarnya yang telah pun diterapkan dalam keluarga kan. Sama anak buah saya pun kalau walaupun dalam kereta tak nak buka pelitup muka sebab dah biasa didedahkan tentang bahayanya COVID-19 ini dan bagaimana mereka harus menjaga kesihatan mereka. Okey, kita pun insya-Allah terus jaga kesihatan kita agar terus sama-sama boleh berkongsi pelbagai informasi dan juga maklumat kepada penonton. Betul. Tetapi ini ada sesuatu perkara yang menarik. Betul. Kalau macam Uyaina dan juga saya, kami berdua ini sebenarnya masuk ke dalam industri ini daripada rancangan reality TV. Betul. Orang kata rezeki manusia itu berbeza-beza kan. Mungkin tak ada dalam cita-cita, tetapi akhirnya hari ini kami berdua di sini untuk menemani anda. Ini ada juga kaitannya dengan seorang individu ini yang mana kisah kehidupannya cukup-cukup tragis satu ketika dahulu. Betul, dikatakan hanya kerana sekeping gambarnya viral, hidup pengemis ini berubah kini jadi model terkenal. Rita Gaviola, model terkenal dari Filipina yang pernah mencuri tumpuan dalam dunia populariti, mempunyai kisah silam menarik tentang sejarah silamnya. Okey, di
di mana pada usia 13 tahun dia melangsungkan kehidupan membantu keluarga sebagai seorang pengemis di Bandar Lucban di Filipina. Ayahnya bekerja mengutip sampah, ibunya pula suri rumah dan waktu tu diorang pun tidak ada peluang untuk sambung belajar. Betul. Tapi sewaktu dia sedang mengemis tu kan Fiza, Betul. seorang jurugambar Filipina juga nampak dia di tengah jalan tu dan mengambil fotonya. Daripada situ dia muat naik ke media sosial dan mendapat sambutan yang luar biasa, bukan sahaja dari kalangan orang awam tetapi dari kalangan artis di Filipina juga pada ketika itu. Betul. Dan sebenarnya Rita juga turut membintangi program reality Filipina Pinoy Big Brother Lucky 7 pada tahun 2016. Dan sejak itulah juga sebenarnya kan Uriana, nama Gaviola ini dikenali ramai dan dikenali sebagai gadis bajau. Bajau merupakan etnik minoriti di Filipina dan sebenarnya ini cerita ni tular tahun lalu. Tapi tahun ini mula tular lagi sebab Gaviola ini memuat naik di laman sesawang Instagram mengatakan bahawa dia akan menyertai pertandingan Miss Universe Filipina tahun 2021. Itulah orang katakan nasib ataupun graf kehidupan manusia ni sentiasa berbeza-beza. Betul. Tak tahu apa yang bakal berlaku esok dan juga akan datang. Jadi kita jangan bersangka buruk terhadap kehidupan kita. Betul tu. Itu berkenaan dengan Rita Gaviola yang mana orang kata tuah ayam nampak di kaki tuah manusia. Siapa yang tahu? Kepada kita semua yang penting kita kena sentiasa positif, tidak kiralah apa sahaja situasi yang kita berada. Betul. Okey. Dan kita juga sebenarnya selain daripada kita sentiasa bersangka baik dengan diri kita, dengan orang di sekeliling kita, kita juga kalau ada rezeki yang diberikan oleh Tuhan, kita juga seharusnya berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Ini juga ada kaitannya dengan sesuatu yang nak kami kongsikan sekarang ini, yang mana sempena kempen Baik Semula Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia RMHC dengan kerjasama Media Prima Berhad akan mengadakan sesi jualan amal pada hari ini dan juga esok untuk meningkatkan sumbangan bagi kanak-kanak kurang upaya dan yang memerlukan. Para selebriti yang akan bersama-sama dalam kempen ini seperti Jojo Goh, Fahrin Ahmad, Abang Long kita di WSY, Elvin Chong, Farah Nabila, Siti Nordiana, Anis Nabila, Farah Fauzana, Reza Rosli, Saharul Rizwan, Dayang Nur Faizah dan Datuk Sheila Majid akan melelong barangan peribadi mereka dalam menyokong kempen ini. Jadi jangan lupa tonton Instagram Live TV3 Malaysia pada 2 dan 3 Oktober ini jam 9 malam. Marilah kita sama-sama membantu dan menyumbang. InsyaAllah. Usaha murni ni, Fiza. Betul kan? Apa yang kita ada tu kita kongsikan bersama dengan mereka yang memerlukan. Jadi jangan lupa untuk tonton di live Instagram TV3. Betul tu. Okey. Dan ini juga sesuatu lagi yang nak kami kongsikan kepada anda bagi penggemar-penggemar pendengar radio, terutama sekali bagi pendengar-pendengar Bulletin FM yang mungkin mendengarkan Eli, Hawa di waktu pagi, Betul. Fetri Yahya di waktu petang dan tengah Muaz hari. mungkin. Ya, ada Haiza, Muaz dan juga Izwan. Yang ini, siapakah yang bakal memenangi dana perniagaan berjumlah RM175,000 untuk slot iklan radio dan juga wang tunai bernilai RM25,000. Wow, RM25,000. Banyak tu. Dengarkan di Fokus Pagi bersama Eli Iskandar dan Hawa Rizwana. Juga boleh dengarkan menerusi aplikasi Audio Plus. Untuk info lanjut, layari www.bulletinfm.audio. Sempat lagi ke kalau kita nak masuk? Kita tak tahulah. Rasanya tak tahu. Dia ada cakap tak kalau kaki tangan boleh masuk ke tak? Tak boleh ya? Okey. Alright, kita nak kongsikan sesuatu yang menarik juga untuk anda hari ini. Maklumlah kalau kita perasan kan dalam tempoh PKP yang pertama sampailah sekarang ni ada macam-macam aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat ataupun rakyat di Malaysia ni. Ada yang suka bercucuk tanam, ada yang buat macam-macam resepi kreatif, ada yang buat macam-macam aktiviti bersama dengan anak-anak. Mungkin ada yang mengait, macam-macam jenis sulaman dilakukan. Kalau Yana, tengok movie sahaja. Okey, tapi itu juga antara aktiviti lah kan. Tapi kalau macam adik saya dekat rumah dengan mak dan makcik saya, mereka ni bercucuk tanam. Daripada tanam pokok-pokok sampailah tanam kepada tanaman-tanaman yang mengeluarkan hasil seperti cili lah. Dibuatlah macam-macam. Tanam macam bekas-bekas lama tu, dia potong, dia letak air, panggil apa saya pun tak tahu. Hidroponik. Lepas tu dia akan letak macam kita beli sayur kan Yana, kita potong bawah dia tu, dia akan rendam dalam air tu dan kemudian dia bercambah pucuknya. Dan mengeluarkan hasil. Saya kira ini antara aktiviti-aktiviti dan juga daya kreativiti yang boleh kita lakukan sisi keluarga. Dan menariknya hari ini kami akan berkongsi tentang landscape comel. Yang mana saya kira kalau kita bercakap tentang landscape comel ni kan ada pelbagai jenis landscape comel yang ada. Antaranya seperti cactus. Betul. Ada
terrarium dan baru sahaja yang saya dengar ia berkenaan dengan aquascape. Apa sebenarnya aquascape ni? Ini sekejap lagi yang akan kami kongsikan bersama dengan 3 orang tetamu dalam talian kita sekejap sahaja lagi. Okey, yang saya nak kongsikan sesuatu juga. Sebenarnya kan kalau kita cakap tentang landscape ini sebenarnya ia juga merupakan satu terapi. Kalau yang nak perasan, kalau kita pergi ke macam hospital, mana-mana hospital, perasan tak akan ada satu kawasan landscape kehijauan terapi yang mana ia ada berkaitannya dengan terapi dan juga kesihatan. Ini saya nak kongsikan. Kalau kita lihat kawasan ciri hijau mempunyai ciri terapi apabila mereka bentuk landscape terutamanya di institusi kesihatan. So kalau kita cerita dari segi sejarah pula, konsep landscape sebegini sebenarnya bermula dari institusi di Eropah yang menyediakan bantuan perubatan kepada pesakit. So jadi landscape yang terdapat di institusi ini pada masa itu dipenuhi dengan tumbuhan untuk digunakan sebagai ubatan. Macam kita, landscape kat rumah kita dipenuhi dengan tumbuhan yang boleh kita jadikan masakan. So betul. Sebenarnya ia banyak memberi kegunaan, manfaat dan juga terapi kepada manusia. Ini juga kami nak menarik perhatian anda juga. Sekiranya nak berkongsi apa bentuk landscape yang ada di rumah anda ketika ini. Tidak kisahlah comel ke, tidak ke, besar ke. Ayuh ke Instagram dan juga Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kalau boleh letak gambar sekali, letak dekat situ sebab kita nak tengok. Ya, betul tu. Okey, kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Laman kosong yang membosankan akan kelihatan lebih indah dan tenang apabila dikelilingi dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang membuatkan kita terperap terlalu lama di rumah, ramai yang mengambil kesempatan menghias halaman rumah mereka. Dekorasi lanskap rumah yang cantik dapat menenangkan jiwa penghuninya dan mengurangkan tekanan. Di samping itu, ada juga yang menghias laman rumah mereka dengan bercucuk tanam pelbagai jenis sayuran. Selain dapat mencantikkan, ianya juga dapat menjimatkan kos pembelanjaan harian. Melalui perkongsian Rita Datuk Sosilawati di laman Instagramnya, dia telah memanfaatkan ruang rumahnya dengan menanam pelbagai jenis tanaman antaranya daun pudina dan sawi. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang tinggal di bandar dan tidak mempunyai halaman yang luas, mereka masih boleh mencantikkan rumah dengan menggunakan teknik terrarium dan juga aquascape. Justeru, lanskap yang cantik akan menaikkan seri sesebuah rumah dan ia juga merupakan antara terapi yang baik. Fiza, kalau kita tengok paparan tadi tu kan, memang kita rasa seronok terutamanya buat mereka yang mempunyai landscape rumah yang besar dan luas. Tetapi kalau macam saya yang tinggal di apartmen, ruangnya itu tidaklah terlalu besar. Balkoninya pun boleh dikatakan sekangkang kera sahaja. Jadi mungkin topik hari ini akan memberikan input dan ilham juga inspirasi kepada anda semua iaitu berkenaan dengan landscape comel. Dan untuk itu sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini kita bersama dengan 3 orang tetamu. Yang pertama, kita bersama dengan Nurul Firzanah Muhammad Jasmani, pemilik terrarium _Firza. Dan kita juga bersama dengan Nur Hafizah Rasib, pemilik Cactopia.my dan Encik Aiman Maula Syafi'i, pengurus Aquascape Paradise. Apa khabar kesemuanya? Tapi sebelum tu nak minta tolong juga kalau ada sesiapa yang buka TV kat belakang tu ataupun di laptopnya masih tak mute, kita tutup dulu sebab kita dengar balik suara kita di studio. Okey, kita nak mulakan topik perbincangan kita hari ini dengan Nurul Firzanah Muhammad Jasmani. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai Fiza. Fiza, Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera. Fiza, kalau kita cakap tentang landscape ni kan, mesti penonton dan juga kami sebenarnya mula-mula bayangkan tentang landscape tentang bunga-bunga ataupun pokok-pokok bonsai dan sebagainya. Tapi berbeza dengan Fiza sendiri yang mana Fiza melakukan landscape ni daripada besar ni dimasukkan ke dalam ruang yang kecil tapi dalam masa yang sama semua orang dapat boleh menikmati keindahan alam tu melalui terrarium. Tak boleh kita kongsikan, Fiza? Okey. Hai. Saya Nurul Firzanah, panggil saya Fiza. Okey. Terrarium ni kita akan masukkan pokok ke dalam balang kaca. Jadi
dia adalah kegunaan untuk macam kita nak hadiahkan kepada orang, untuk perhiasan rumah dan juga pada untuk nak kurangkan tekanan di dalam rumah. Okay? So, tu ada cara-cara saya buat terrarium. Okey. Fiza, kalau boleh kongsikan juga kan, apa sebenarnya jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan ataupun dimasukkan ke dalam terrarium? Adakah jenis tumbuhan ini adalah jenis tumbuhan yang spesifik, yang tertentu sahaja yang boleh ataupun apa-apa sahaja pun boleh? Okey, tak semua tumbuhan yang boleh masuk dalam terrarium. Biasanya kita akan gunakan aquatic plant atau indoor plant. Okey. Sebab indoor plant dia tak nak perlukan cahaya yang kuat. So memang sesuai untuk terrarium dan pokok yang sesuai dengan kelembapan. Biasanya biasa yang paling senang untuk buat terrarium pokok Pitonia. Pitonia dan bonsai. Tak semua bonsai boleh buat terrarium sebab bonsai perlukan cahaya yang kuat. Jadi ada beberapa bonsai sahaja yang boleh untuk terrarium. Okey. Fiza dah kongsikanlah kan tentang jenis-jenis pokok yang sesuai dan sebagainya. Okay. Tapi nak tanya jugalah, kalau kita lihat sebenarnya bukan saja tahun ini, bermula beberapa tahun yang lalu, terrarium ini mula mendapat perhatian ramai dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi macam mana sebenarnya Fiza boleh mendapat idea dan juga inspirasi untuk berkreativiti dengan terrarium ini? Okey, pada mulanya saya pergi ke satu expo dekat Shah Alam, expo bunga dan tumbuh-tumbuhan hijau. Okay. Lepas tu ada satu booth tu dia buat untuk belajar terrarium. So saya belajar dengan Uncle Liz dan saya belajar untuk basic je. Lepas tu saya lebih pada tengok pada YouTube dan juga minta pendapat kepada rakan-rakan seperjuangan terrarium dan saya banyak lebih pada tengok mencari ilham dekat alam semula jadi. Comel-comelnya terrarium ni. Itulah Fiza, kalau kita tengok itu ada macam binatang, ada pasangan, ada kartun, betul. Tetapi untuk Firza sendiri kan, untuk menghasilkan satu demi satu terrarium ni kan, kalau tadi dah kongsikan dapat ilham daripada alam sekitar juga. Tetapi untuk membuat terrarium ni sendiri, berapa lama masa yang diambil? Sekiranya kita dah ada inspirasi, kita dah tahu dah kita nak buat desain yang bagaimana. Comelnya lah. Okey, kalau macam barang-barang kecil tu biasanya tak ada sampai setengah jam. Kalau macam balang-balang besar tu dalam lebih kurang 40 minit, paling lambat pun 1 jam lah. Okey, tapi nak tanya juga dari segi cabaran lah. Sebab tadi kalau saya tengok yang mula-mula demo yang Fiza buat ni, balang dia menggunakan balang yang besar. Sekarang ni kalau kita lihat ada balang yang begitu kecil-kecil sangat ni. Jadi dari segi saiz pokok yang digunakan, dari segi ketahanan tu, macam mana pula tu sebenarnya Fiza? Okey, biasanya kan kita akan macam cara jaga terrarium ni semua daripada segi pokok tu semua kita kena pilih yang pokok yang sesuai dengan kelembapan. Tak semua pokok yang boleh sesuai dengan kelembapan. Fiza, ni soalan ni saya tak tahu dah soalan ni sesuai ke tak sesuai, tapi saya memang nak tahu. Bila kita letak pokok tu dalam balang yang kecil tu kan, nanti pokok tu tak besar ke? Ataupun dia memang tak akan besar? Okey. Pokok dia akan membesar. Sel terrarium ni dia akan tahan lebih kurang 2 hingga 3 tahun. Dan bila dia membesar tu kita kena trim. Biasa kita akan trim. Bila kita akan trim, dia akan tumbuh daun-daun yang baru. Okey, ada tak situasi yang macam macam yang Fiza tanya tadi kan, dia tumbuh, dia akan membesar kan? Boleh ataupun tidak kita alihkan dia kepada balang yang lebih besar? Sebab kalau pokok dalam pasu, kalau pokok tu kecil lagi, pasunya kecil, tapi bila dia dah tumbuh dengan besar, kita alihkan kepada pasu yang lebih besar. Adakah sama dengan terrarium? Biasanya dia lambat untuk besar sebab kita tak ada bagi baja tau. Kita bagi air je. Jadi dia akan maintain macam ni. Saya pernah jaga terrarium saya dah lebih kurang dekat 1 tahun. So dia memang maintain kecil, tak adalah terlalu besar sangat. Sebab dia biasa akan lebat pada daun sahaja. Bukan pada... Confession saya pula, saya tak pernah berjaya simpan terrarium ni lebih daripada sebulan. Oh ya ke? Itu hebatlah juga tu. Saya pula bila dapat terrarium pernah dapat dan untuk jagalah tak sampai seminggu Fiza. Terus saya rasa macam kenapa dia mati? Biasanya keadaan ini terjadi sebab kita tak bagi cukup air Fiza.
Okey, cara jaga terrarium ni sangat senang. Okey, yang pertama cahaya dia. Cahaya dia macam terrarium ni dia tak boleh pada cahaya yang direct. Dia kena cahaya yang indirect. Kalau direct, walaupun kita biarkan dekat luar dalam masa 10 minit, tapi dalam ni suhu dia boleh tinggi dalam 40 darjah Celsius. So dia dalam balang kaca dia kan. akan burnkan pokok ni. Jadi pokok perlukan cahaya. Jadi apa yang perlu kita gantikan ialah kita gunakan lampu LED. So lampu LED tu kita akan buka lebih kurang 8 jam paling maksimum. Tapi untuk lagi bagus kita akan buka macam kehidupan. Bila matahari naik kita buka, bila mulanya sunset kita tutup. Okey. Sebab Fiza, boleh ke kalau kita nak tempah sekali dengan lampu LED tu? Macam tu. Tengok tu Fiza. Macam tu. contoh lampu LED. Kita tempah sekali dengan lampu LED. Ada ke boleh macam diletakkan sekali ke attach orang kata kan? Lampu LED tu kita biasanya macam ada dalam gambar tu, lampu LED tu dia dah ada alas dengan stand. So dia terletak di atas ni. Kita ada khaskan lampu LED untuk terrarium lah. Kita orang ni tanya kita orang ni tanya bersungguh-sungguh kan. Nampak sangat berminat. Sebenarnya bukan kita orang je ataupun kami berdua saja yang berminat. Tapi pastinya ramai juga dalam kalangan penonton ni yang berminat dan nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Betul. Mungkin Fiza boleh kongsikan social media dan biasanya nak tempah tu berapa lama masa yang diambil sebelum boleh dihantar ke rumah? Okey, biasanya saya akan ambil untuk pre-order. Biasanya nak siapkan tu lebih kurang dalam 2 hingga 3 hari saja. Okey. Untuk nak siapkan ikut macam mana customer request. Dia deliver to whole Kuala Lumpur and Selangor. Jadi maknanya boleh lah. Okay. Area Selangor sajalah, kita tak ada pernah buat shipping ke luar. Sebab setakat ini Firza ada buat kelas online ke untuk mengajar sesiapa yang nak belajar tentang terrarium ni ke tak ada lagi? Setakat ni saya belum pernah buat lagi kelas online, tapi siapa yang berminat tu boleh pergi ke page saya Terrarium by Fiza dan boleh ambil kontak nombor saya di situ nanti saya akan ajar. Saya dah tahu dah siapa yang akan jadi pelajar pertama, Firza. Angkat tangan. Fiza, nak tahulah juga ini mungkin dapat memberi idea baru tahu. Kadang-kadang orang jadikan terrarium ni sebagai hadiah-hadiah jadi, hadiah perpisahan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam norma baharu ni majlis perkahwinan juga orang kata lebih tertutup, jemputannya sikit dan terhad. Ini juga mungkin boleh dijadikan idea dan juga inspirasi sebagai buah tangan daripada pihak pengantin. Tapi mungkin boleh bagi tahu harga daripada berapa sampai berapa sebenarnya terrarium ini? Okey, biasanya kalau balang-balang kecil macam botol ni memang sesuai untuk goodies lah. Okey, berapa tu? Sebenarnya? Balang-balang kecil macam ni memang sesuai untuk goodies. Biasanya dia ada 3 saiz, daripada saiz XSS sampai M. So, biasanya daripada anggaran daripada harga RM15 sampai ke harga RM100. Okey, baiklah. Adakah Fiza memberi hint? Untuk saya tanya untuk Uyaina. Okey, terima kasih banyak-banyak. Nanti I boleh taja. Okey, terima kasih Nurul Sama-sama. Muhammad Jasmani. Terima kasih. Fiza, jangan pilih dulu sebab ada lagi 2. Betul. Nanti awak bagi tahu mana yang awak nak. Saya terus orderkan untuk awak. Ini yang saya nak tanya Fiza. Fiza lagi suka terrarium ke lagi suka kaktus? Saya susah nak bagi keputusan Yana sebab hari ni tiga-tiga ni adalah perkara yang saya membuat saya teruja. Okey. Dan tadi kita dah kongsikan tentang terrarium. Betul. Sekarang ni mak pengantin nak tengok tentang kaktus pula. Kita bersama dengan Nur Hafizah Rasib daripada Cactopia.my. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni kan kita punya nama lebih kurang sama semua. Betul lah Fiza. tu. Okey Fiza, sebenarnya tak sabar nak tanya Fiza ni tentang Kaktus ataupun Cactopia. Tapi sebelum tu sebenarnya kami di studio ni nak bawa anda semua penonton untuk kita sama-sama saksikan cuci mata lah. Ramai yang dah tak dapat rentas negeri, dah tak tengok keindahan lanskap cantik di Malaysia. Betul. Kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ini dia. Malaysia merupakan antara negara yang paling banyak menerima pelancong. Terdapat banyak tempat menarik yang menjadi perhatian. Selain pantai dan gunung, Malaysia juga kaya dengan lokasi yang mempunyai lanskap yang cantik seperti ladang teh Cameron Highland. Tanah tinggi Cameron Highland adalah antara destinasi impian bagi pelancong yang mencari tempat kembara dengan cuaca yang lebih sejuk. Di sini juga pelancong akan disajikan dengan pemandangan hutan penuh dengan ladang teh dan ladang strawberry. Selain itu, terdapat juga ladang bunga matahari yang menjadi tumpuan pelancong
dihiasi dengan lebih 2,000 pokok bunga matahari. Keindahan flora berwarna kuning itu dapat dinikmati di ladang seluas 0.8 hektar di Bagan Datuk Perak. Ladang Pokok Ru atau lebih dikenali sebagai Pulau Nami Malaysia antara tempat tercantik di Malaysia. Ribuan pokok ru yang ditanam secara berbaris di pantai Senuk dapat menahan tanah dari hakisan. Dan ianya juga sekaligus mengindahkan lagi panorama kawasan tersebut. Di samping itu terletak 2,000 meter dari aras laut, Kundasang adalah sebuah pekan kecil yang cukup istimewa di negeri Bawah Bayu. Ia dikelilingi dengan lanskap kehijauan alam yang menyejukkan pandangan mata dan pergunungan yang sangat cantik. Terdapat banyak lagi tempat yang mempunyai lanskap cantik di Malaysia yang pastinya akan membuatkan foto kenangan anda nampak lebih menarik. Wah, Fiza, seronoknya tengok tempat-tempat pelancongan peranginan tu semua. Sedih sebenarnya sebab 2 tahun kita dalam tempoh pandemik ni tak boleh nak pergi melancong dalam negara terutamanya. Tapi tengok Kundasang Sabah tu teringat memori dulu-dulu. Tapi tak apa, Jana. Kalau tengok daripada laporan tadi tu, ada banyak lokasi-lokasi menarik di negeri-negeri di Malaysia ni. Jadi kalau orang Selangor sementara sebelum pergi dapat rentas negeri ni, cari lokasi-lokasi menarik. Apa cermin tadi producer? Pantai Cermin. Yang terdapat di Kuala Selangor tak silap saya. Yang anda boleh pergi. Sebab kadang-kadang kita ni suka nampak yang jauh. Betul. Tak nampak yang dekat. Jadi ini masanya untuk kita explore ataupun melihat keindahan yang ada di sekeliling kita. Jadi hujung minggu ni hiking? Esok. Okey. Okey, baik. Kita bersama dengan Puan Nur Hafizah Razif untuk berkongsi tentang kaktus dari Cactopia ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Salam sejahtera. Tengok tu Fiza, dipamerkan kaktus-kaktus yang ada. Kalau boleh mula ceritakan tentang kaktus ni kan. Saya terbaca yang orang beranggapan yang nak memelihara kaktus ni sebenarnya mudah. Tetapi kaktus adalah salah satu tumbuhan yang sukar dari segi penjagaannya. Betul ataupun tidak, Puan Hafizah? Silakan Puan Hafizah. Okey, sebenarnya tak susah jaga kaktus ni. Cuma kita kena tahu cara dia lah. Okey, Puan Hafizah, mungkin Puan Hafizah boleh kongsikanlah. Kalau kita cakap tadi kita dah kongsikan tentang terrarium, tapi kalau kita lihat dari segi Cactopia ini pula, kalau kita lihat kaktus-kaktus itu disusun dalam satu bentuk ataupun bekas yang kecil. Daripada mana datangnya idea dan juga inspirasi untuk membuat Cactopia ini? Okey, sebenarnya saya mula membuat landscape comel menggunakan kaktus ni sejak PKP hujung bulan Mac yang lalu. Baru. Kiranya memang kira time tu kan kita tak boleh pergi mana-mana. Husband saya pula memang selalu dengan hobi berbasikal dia. Saya pun try cari something lah sekadar untuk isi masa lapang. So that time saya start kumpul kaktus yang kecil-kecil, 3 pot RM10 macam tu. Kira bila dah start kumpul kaktus ni, dia macam ketagih tau, Uyaina. Bila saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa bukan saya seorang yang macam ni. Kira saya nak ambil kesempatan ni lah untuk ucapkan terima kasih kepada ibu saya sendiri, Puan Rosita binti Abdullah. Tak lupa juga kepada ayah saya Rasid bin Talib. Sebab saya dapat inspirasi ni sebenarnya daripada ibu saya sendiri. Sebab dari kecil lagi ibu saya sendiri dia suka sangat gubah-gubah macam ni. Kira ayah saya pula kebetulan memang kerja dalam bidang pertanian. So saya dari kecil memang dah didedahkan lah macam pokok-pokok macam ni kan. Okey, tapi Puan Hafizah, okey, Puan Hafizah nak tanya jugalah kan. Tadi kiranya idea tu datang dari masa PKP, tapi pengaruh daripada ibu dan juga ayah lah daripada kecil sebab memang minat tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita lihat landscape comel ini bukan sekadar menggunakan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat kat situ ada juga dekorasi atau perhiasan lain kan. Ada cendawan di situ. Ada batu-batuan. Ada batu-batuan, ada patung-patung dan sebagainya. Ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi. Jadi inspirasi dan juga ilham tu daripada mana? Macam tadi tetamu kita kata daripada YouTube. Tapi kalau Puan Hafizah sendiri pada mana? Okey. Sebenarnya saya sebenarnya suka sangat tengok Pinterest. Pinterest. So daripada situlah saya selalu tengok idea-idea macam selalunya macam kaktus satu-satu tu kita nak gubah
kita akan cari idea kan daripada internet apa semua tu. So memang daripada Google memang selalu search lah. So saya ambil lah sikit-sikit idea tu dan saya try apply dekat saya punya gubahan. Okey, tapi memang menarik dan comel. Memang sangat-sangat comel. Tapi tadi kan ada menyentuh tentang penjagaan kan. Macam saya pernah juga ada kaktus. Saya tak tahu lah tangan saya ni panas sangat ke. Apa-apa sahaja berkaitan dengan tumbuhan tak menjadi. Banyak confession ini. Kaktus tu bagaimana dari segi penjagaannya untuk dia sentiasa mekar, untuk dia sentiasa nampak cantik dan kadang-kadang kalau tak jaga dengan betul, dia jadi yang warna hijau yang macam tak cukup air tu. Dia kering. Kering sangat. Macam mana tu, Puan Fiza? Okey. Since saya pun masih baru belajar, saya boleh share sikitlah tips penjagaan kaktus ni. Kalau ada tips-tips tambahan, nanti penonton-penonton bolehlah semua tolong komen. Kita share ilmu ni sama-sama. Okey? Betul. Okey, yang first, untuk gubahan macam ni, biasanya saya siram direct ke tanah menggunakan botol muncung tirus macam ni. Kalau letak indoor, yang berbentuk kelopak macam ni, saya tak suggest untuk guna kaedah semburan spray tu. Sebab apa? Air yang terperangkap di celahan kelopak daun tu kadang-kadang boleh menyebabkan daun tu membusuk dan berkulat dan mati. Kalau outdoor saya rasa tak kisah, tak ada masalah sangat as long as tanah tu poros, sebab dia cepat kering kalau outdoor ni. Okey. Tapi silakan. Yang kedua? Yang kedua, biasanya Fiza siram seminggu sekali bergantung pada cuaca dan saiz pot. Kalau cuaca tu panas dan tanah tu cepat kering, Fiza siram 2 kali seminggu macam tu. Untuk penyiraman yang berikutnya, pastikan tanah tu betul-betul kering dulu. Baru kita boleh siram. Kadang-kadang bila kita letak topping macam ni, kadang-kadang kita tak tahu time bila kita nak siram tanah tu dah kering ke belum kan. Betul. So boleh guna tips dia, boleh guna lidi macam ni. Biasa Fiza akan bagi lidi tag macam ni macam buat kek. Macam buat kek. Cucuk je. Lepas tu boleh tengok dia kalau dia lembab-lembab tu jangan siram lagi. Kalau kering baru siram. Bagusnya, betul. Yang nak jadi dah bolehlah bela kaktus yang baru. Jadi sekarang saya dah tahu kenapa pokok kaktus saya yang dulu tu mati. Sebab apa? Sebab tiba dia macam yang Fiza cakapkan tadi tu, dia air bertakung kat situ dia jadi busuk. Okey. Fiza, mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita ni nak tahu lebih banyak tips dan juga nak lihat sendiri tentang keindahan lanskap comel daripada Cactopia ini. Bagaimana cara untuk mereka menghubungi Fiza? Okey, boleh menghubungi saya melalui Facebook ataupun IG cactopia.my. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Hafizah Rasib atas perkongsian berkenaan dengan Cactopia tadi. Banyak sebenarnya ilmu baru yang kita dah tahu. Tips-tips yang berguna juga. Betul, terima kasih Puan. Awak ada 2 kan? Nanti boleh buat pilihan. Hujung saya tanya lagi sekali. Tapi yang terakhir ni sangat menarik tau Fiza. Tapi sebelum kita nak kongsikan tentang yang terakhir tadi, awal tadi kita dah katakan tentang bagaimana sebenarnya landscape ini juga dapat memberi terapi kepada seseorang individu. Jadi sekarang ini kita nak bersama dengan seorang pakar psikologi untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang terapi dan juga landscape ini. Silakan. Sebenarnya ia memang fitrah manusia, sukakan kecantikan, suka melihat kepada benda-benda yang boleh menyegarkan mata kan, yang boleh memberi inspirasi kan. Jadi Allah pun kata dia pun sukakan kepada kecantikan dan juga kebersihan. Jadi sebenarnya individu ini dia menafsir cantik tu dalam pelbagai perspektif kan. Tapi secara tak langsung, sebab ianya sangat subjektif, apabila kita melihat orang lain berkongsi keindahan, kecantikan, contohnya daripada landscape tadi kan, so kita akan turut terinspirasi. Daripada situ kita akan menaikkan rasa semangat dan motivasi kita secara spontan, tak perlu kita suruh, betul kan? Dan automatically kita akan mengucapkan rasa syukur, rasa gembira tadi tu kita boleh lahirkan secara spontan disebabkan kita hanya melihat benda yang cantik. Dan daripada situ kita akan dapat meningkatkan kita punya tahap emosi yang baik, tahap kita orang kata berspiritual, bermuhasabah diri yang baik. Sebab apabila kita melihat warna-warna pastel ini, dalam psikologi kata ia akan memberi rangsangan minda yang baik kepada otak, yang mana dia akan dapat rasa tenang, rasa segar tadi.
apabila kita berasa gembira, sebenarnya kita telah berjaya untuk merembes hormon serotonin, yang mana hormon ini merupakan salah satu neurotransmitter utama dalam tubuh kita yang dikenali sebagai hormon yang baik ataupun mood yang baik, hormon yang gembira, hormon yang memberi keseronokan, ataupun yang paling senang sekali adalah sebagai anti-depression yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang mana apabila kita kurangnya hormon serotonin dalam badan, dia boleh membawa kita kepada persepsi negatif kita tentang dunia, tentang diri sendiri dan sebagainya. Dan dia perlu balance, tidak boleh terlampau lebih, tidak boleh terlalu kurang. Bagaimana aktiviti yang mudah daripada landscape tadi dapat membantu merembes hormon serotonin? Contoh, apabila dia keluar untuk membuat landscape tu, dia akan melakukan aktiviti seperti orang kata mendapatkan alam, mencari matahari. Jadi matahari itu mampu untuk merembes hormon serotonin yang boleh mengelak depression. Jadi daripada situ dia akan dapat merembes hormon positif tu secara semula jadi melalui aktiviti landscape seperti ini. Wow, banyak betul info menarik yang kita belajar dan saya tertarik juga nak berkongsi yang mana kalau kita menghadap terlalu lama skrin ataupun menghadap buku terlalu lama kita membaca, untuk merehatkan biji mata kita adalah dengan melihat tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Betul. Secara tak langsung dia juga dapat refreshkan kembali diri kita. Jadi ingat tu, kadang-kadang ibu bapa ini juga tips yang berguna daripada Yana, yang mana kadang-kadang anak-anak sibuk dengan Screen PDPR time. kan, dekat skrin tu, jadi sesekali bukalah tingkap. Tengoklah di luar. kehijauan. Kalau duduk dekat apartmen, kita mungkin boleh tanam indoor plant dan sebagainya, boleh juga kita guna pakai sebagai terapi. Okey, kita nak terus bersama dengan tetamu kita yang terakhir pada hari ini. Yang ini berbeza sikit. Kalau tadi kita dah tengok landscape kehijauan, kemudian kaktus macam dekat padang pasir kan. Yang ini kita nak berenang masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air pula, ya? Bersama dengan Aiman Maula Syafiee, iaitu pengurus daripada Aquascape Paradise. Hai Aiman. Wow. Aiman, apa khabar? Aiman kena unmute. Boleh tak tekan unmute dekat Boleh unmute laptop dulu. tu? Alright. Okey. Hai Aiman. Okey. Okey, jadi inilah pengusaha Aquascape Paradise ni. Okey Aiman, jujur ini sebenarnya antara pertama kali juga yang nak mengetahui tentang Aquascape ni. Tetapi kepada peminat Aquascape mungkin dah tahu. Tetapi sebagai permulaannya, mungkin Aiman nak ceritakan kepada seluruh penonton wanita hari ini, apa itu sebenarnya Aquascape Paradise ni? Okey, Aquascape Paradise ni sebenarnya kedai kita buka pada tahun 2014 dan kita terletak di Seksyen 13 Shah Alam. So kita antara kedai-kedai yang terawal lah yang provide Aquascape ni. Okey. Kalau kita cakap tentang aquascape ataupun aqua landscape ini sebenarnya yang digabungkan, dia cukup popular di luar negara. Tapi mungkin di Malaysia ini antara satu trend yang lebih kurang baharu lah kan. So Aiman mungkin boleh kongsikan tentang konsep aquascape ni. Adakah ia memang akan diletakkan ikan ataupun udang ataupun bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya Aquascape ni dia quite general sebenarnya. Okey, Aquascape ni sebenarnya dia ada banyak jenis. Dia ada tema-tema. Contohnya Iwagumi, Jungle, Dutch dan juga Nature Style. So kalau yang dalam kita akan buat campuran di antara Iwagumi dengan Jungle Style juga. Gimana carpeting tu? Apa tu sebenarnya? Tu macam pasir ke? Apa yang disebut tu tadi? Itu sebenarnya apa bahannya? Okey, so bahan-bahan dia, kalau dari segi tanah, kita ada 3 layer. Okey. Okey, macam tadi dalam video ni saya punya skipis, Aizat ni dia tengah buat. Tadi yang first layer yang macam batu kecil-kecil tu kita panggil power sand. Okey. Power sand tu memang daripada AD ni pula brand daripada Jepun. Orang kata pioneer dalam hobi aquascape ni. Okey. Sekarang pula dia tengah susun batu ataupun hardscape. Okey. Dan sekarang last kali baru dia masukkan pasir. Okey, Aiman. Bila kita ya saya. Kalau boleh kongsikan juga kan, biasanya desain ataupun konsep yang bagaimana yang sering mendapat perhatian daripada kalangan pelanggan? Adakah yang lebih banyak batu-batuan ataupun yang lebih menghijau? Okey, dia terpulang pada demand customer sebenarnya. Sebab setengah customer orang kata hardscape yang banyak, contohnya batu yang banyak, kayu yang campuran dua-dua. Tapi ada juga jenis customer yang memang lebihkan kepada pokok. Dan sebenarnya kalau kita tengok customer-customer kita ni ataupun peminat-peminat aquascape ni, dia sangat ni. Setengah orang dia suka letak pokok saja, juga kayu-kayu, tapi dia tak nak letak ikan. Dia suka tapi ada juga jenis memang
kalau dah banyak pupuk tu dia nak letak ikan, nak bagi nampak macam sistem dalam aquarium lah. Okey, itu yang tadi Aiman terangkan tentang ada softscape, ada hardscape. Itu maksudnya melibatkan bahan-bahan yang digunakan seperti batu dan juga pasir ataupun bunga-bungaan. Tetapi Aiman, dari segi penjagaan pula, kalau cakap tentang aqua ataupun yang melibatkan air ni kan, kalau kita dah tengok dekorasinya cantik dah. Kita nak wujudkan satu ekosistem yang cantiknya ni. Jadi tiba-tiba kita ada ikan, ada udang, kita kena perlu bersihkan, betul tak? Jadi dari segi penjagaannya tu macam mana pula? Okey, penjagaan dia sebenarnya simple juga sebenarnya. So kalau dia punya penjagaan, dia seminggu sekali. Okey, cara-cara dia, first kalau let's say you ada batu ataupun kayu, you ambil beruk gigi lama yang atau yang keras, you boleh berus je dekat batu-batu ataupun kayu tu. Lepas tu kalau let's say dekat dinding aquarium tu ada lumut sikit ataupun lumut-lumut dekat situ, you boleh bersih guna soft sponge ataupun filter floss lah, sponge yang lembut lah. Okey. Jadi ini memang memerlukan kesabaran dan juga kerajinan ya. Yes, betul. Saya setuju dengan tu. Tapi menariklah nak cuci batu-batu tu guna berus gigi je. Tapi maknanya bila kita nak cuci kita punya aquarium tu, maknanya air yang lama tu kita kena buang lah Yes, yang last sekali baru you keluarkan air, tapi jangan keluarkan semua. Keluarkan dalam paling banyak 50% saja. Oh, kenapa tu? Kalau ada sebab ni kenapa tu? Okey, so kalau dalam aquascape ataupun dalam air ni, dia ada beneficial bacteria yang akan menjernihkan air dan juga mengurangkan kadar-kadar ataupun elemen-elemen toksik dalam air, which is ammonia, nitrate dan nitrite. Okey. So bakteria-bakteria tu akan menolong proses lah. Okey, Aiman nak tanya juga Aiman. Kalau tadi proses pembersihan itu kan, kalau ada orang yang memang tadi Aiman cakap dia memang nak aquascape tu tak nak letak apa-apa haiwan di dalamnya. Tetapi ada orang juga yang memang ada ikan, ada apa-apa sajalah yang diletakkan dalam tu, ketam kawan SpongeBob tu kan, Mr. Crab. Jadi adakah sebenarnya cara penjagaannya sama ataupun berbeza? Okey, kalau dari segi ada contohlah macam you cakap ada haiwan, ada apa semua tu, dia punya penukaran air tu tak boleh sebanyak ataupun lebih daripada 50%. Sebab bila you introduce baru, udang ataupun ikan ataupun other invertebrate dalam air tu dia akan terkejut. Umpama macam kita dah duduk dalam aircon satu hari, tiba kita kena tampak dekat tengah-tengah panas. So kita macam terkejut, panas. Dan usually ikan dan juga udang dia tak boleh survive lah dengan kadar perubahan macam tu. Okey. Aiman, kalau boleh kongsikan juga kan, kalaulah ada dalam kalangan penonton kita sekarang ni kan yang baru pertama kali nak belajar tentang aqua landscape ni kan, apa sebenarnya antara perkara pertama yang mereka perlu ketahui? Okay, first of all, kalau let's say you boleh contact korang punya Instagram dululah kalau nak apa-apa pertanyaan. Tapi kalau let's say you duduk dekat area Shah Alam, you guys boleh datang dan kita boleh consult. Kita akan cerita macam mana nak budget, macam mana you ada experience tak before this belikan. So benda-benda tu kita akan piece out lah ataupun kita akan tolong kita punya customer lah untuk mendalami lebih. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Aiman di atas perkongsian ini yang sebenarnya membuka mata kami berdua sebenarnya buat pertama kalinya melihat ataupun mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang aquascape ini. Dan saya kira bagi anda penonton-penonton di rumah yang dah biasa tengok ataupun baru tengok, ini juga antara idea ataupun kreativiti dan juga aktiviti yang boleh anda lakukan seisi keluarga. Anda boleh pilihlah nak buat terrarium ke, nak buat cactus ke, ataupun anda nak menggunakan aqua dan juga landscape menghias aquarium yang ada kat rumah. Betul. Terima kasih sekali lagi kepada Aiman Maula Syafiee tadi. Jadi sekarang ni Fiza, yang mana satu Fiza nak pilih? Bukan saya suruh awak buat pilihan tadi. Awak nak pilih yang mana? Tak adalah. Kalau Fiza, yang paling Fiza suka yang mana? Saya rasa saya akan memilih, boleh buat dua tak pilihan? Boleh. Okey, saya akan pilih terrarium dan juga cactus. Macam kita samalah. Sebab kalau air ni saya risau saya tak sempat nak mencuci dan menjaganya. Tetapi tepuk dada, tanya selera. Yang mana satu yang anda lebih suka? Nampak sangat ciri-ciri itu tadi tak ada kat kita. Sabar dan juga rajin. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, penonton kami gurau-gurau saja. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari ini. Banyak lagi nak kami kongsikan. Betul. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Nak kongsikan kepada anda penonton, kalau kita cakap tentang kecantikan, wanita dan kecantikan ini sememangnya tak dapat dipisahkan. Tetapi bukan sahaja kita memakai makeup yang tebal, tapi kesihatan dan juga kecantikan dalaman juga harus dititik beratkan. Jadi hari ini kami nak bersama dengan anda membawa dalam segmen tajak ini Datuk Azril Razi daripada V Asia. Apa khabar, Datuk?
Sehat Fiza? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini Fiza. Seperti Fiza katakan, wanita dan kecantikan tidak dapat dipisahkan Fiza. Apatah lagi saya sebagai seorang lelaki Fiza, memandang wanita, saya percaya ya setiap lelaki mempunyai persepsi tersendiri terhadap wanita Fiza. Ya. Dan kalau kita perhatikan ya, amalan nenek moyang kita dahulu ya, mereka mengamalkan pengambilan jamu, kacik Fatimah, akar syapat ya untuk kekal cantik, langsing, bertenaga ya. Berbeza dengan wanita masa kini Fiza ya, kurang menitik berat soal pengambilan jamu. Dan kalau kita perhatikan ya, seiring dengan peningkatan usia berlaku perubahan hormon, penuaan ya, tanda-tanda penuaan yang membimbangkan ya, rambut gugur, masalah kulit, jeragat ya, tak kurang juga ya disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon juga ya. Berlakunya berat badan yang tidak ideal ya, berat badan mudah naik ya. Kadang-kadang kita rasa mengah, letih, lesu, kurang bermaya ya. Berbeza dengan nenek moyang kita dahulu, walaupun mereka dah berusia Fiza, tetapi mereka kata orang tu bentuk badan masih cantik, terletak ya. Daripada segi tenaga, energi ya, cukup bertenaga ya. Dan kalau kita perhatikan Fiza, susahnya wanita masa sekarang ni nak amalkan jamu sebab apa, rasa yang kurang enak ya. Tetapi kita dah ada jus jamu moden Ladies Collagen V Asia ni, formulasi yang terbaik ya oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Rasa yang sangat sedap ya, sebab itu saya gelarkan sebagai jus jamu moden ya. Rasa yang sangat sedap ya, intipati herba terbaik ya, rumusan seperti kacik Fatimah, manjakani, akar serapat, puraria lobata, puraria meritika ya, pinang ya, yang mana khasiat pinang ni telah lama ya digunakan sejak dahulu lagi, yang mana mereka percaya ya, pengambilan pinang dapat membantu mengurangkan masalah seperti senggugut Fiza. Tak kurang juga ya, wanita ada masalah seperti keputihan ya, kadang-kadang kitaran haid tidak teratur ya, tak kurang juga ya aset yang kurang menawan, yang mana ya mengikut kajian di Thailand ya, pengambilan puraria meritika dapat membantu ya mengembalikan aset wanita ya, dan juga melambatkan proses penuaan, mencantikkan kuku, kulit dan juga rambut ya, yang mana kita turut gunakan puraria meritika dan juga puraria lobata yang mana dapat membantu ya mengekalkan kesegaran tubuh badan, melambatkan penuaan, menyeimbangkan hormon dalaman. Sebab tu pengguna-pengguna yang amalkan Ladies Collagen Fiza, mereka dapat lihat ya daripada segi tenaga, dalaman ya, seawal satu botol pertama ya rasa lebih bertenaga, cergas ya. Kalau mereka tak amalkan untuk kata orang tu satu tempoh, badan akan rasa lesu. Tetapi bila amalkan secara tak langsung ya, badan rasa lebih bertenaga, cergas ya. Dan satu lagi Fiza, saya juga nak kongsikan dengan anda semua yang mana Ladies Collagen ni harganya hanyalah RM35 sahaja ya, tetapi kita ada promosi di Jombai, potongan diskaun yang lebih istimewa. Dan bagi anda Fiza yang ada bajet yang lebih ya, nak kata orang tu kesan yang lebih berganda, boleh dapatkan Ladies Platinum Fiza, yang mana Ladies Platinum ni isian 500 ml, harga RM79, ditambah baik lagi ya dengan herba-herba terpilih lagi. Antaranya kita turut rumuskan ya Cerebron F ya, yang mana Cerebron F yang terkandung di dalam Ladies Platinum di Asia ni Fiza, mengikut kajian di sebuah universiti di Jepun ya oleh Profesor Takashi Lino. Saya percaya ya, Fiza pun kenal profesor ni, yang mana ya pengambilan Cerebron F ni dapat membantu ya merencatkan penghasilan melanin yang gelap. Maksudnya kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, wanita yang cerdas pada cuaca panas, kadang-kadang kulit mudah jadi gelap, sunburn terbakar ya. Tapi bila kita amalkan Cerebron F ni, secara langsung ya dapat membantu mengekalkan warna asal kulit kita, dalam masa sama juga ya membantu mencerahkan kulit yang gelap, kulit yang kusam ya. Saya percaya ya, wanita seiring dengan peningkatan usia kadang-kadang ada masalah kulit kusam, mata yang nampak sembab, letih ya, wajah yang kurang bertenaga Fiza ya. Jadi pengambilan Ladies Platinum ni 3 kali lebih baik daripada Ladies Collagen, harga RM79 saja mampu milik. Saya percaya kalau anda amalkan secara teratur Fiza, secara konsisten, insya-Allah ya, anda dapat lihat perbezaan seawal botol pertama. Dan cara pengambilan sangat mudah ya. Kalau wanita yang belum berkahwin, anda boleh dapatkan Ladies Collagen ya. Kalau Ladies Platinum ni saya sangat cadangkan kalau anda yang dah berkahwin Fiza, boleh amalkan sehingga 2 kali sehari ya. Waktu pagi ketika perut kosong 15 hingga 20 ml, dan juga pada waktu malam sebelum tidur ya. Yang mana kalau anda yang kata orang tu dah menghampiri menopause dan sebagainya ya, dah berusia ya, yang ingin mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru, boleh amalkan Ladies Platinum ni Fiza. Sebab apa ya, kalau wanita yang berusia pun mereka dapat lihat perbezaan ya dari segi tenaga, kecergasan ya. Apatah lagi kalau wanita yang masih muda ya, 20-an, 30-an, bila amalkan Ladies Collagen ni, mereka rasa lebih bertenaga, cergas, dan juga ya Fiza dapat melihat kata orang tu kecantikan luaran, bentuk badan yang lebih menawan, aset lebih terletak dan juga cantik Fiza. Dan yang terakhir saya bawa Fiza hari ni iaitu Segar Wangi Wash ya, pembersih khusus untuk wanita ya, yang mana Segar Wangi Wash ni adalah pembersih yang saya kira ya terbaik. Sebab apa, dalamnya ada ramuan seperti pudina, yang mana khasiat pudina dan juga sirih ni dapat membantu menyingkirkan kotoran,
masalah kata orang tu discharge kadang-kadang ya, yang mana dalam masa sama juga ya dapat membantu mengekalkan pH agar kata orang tu pada tahap yang seimbang, kemudian dapat membantu memberi kesegaran ya pada bahagian keintiman. Saya kira formulasi terbaik ni harga RM22 ya, setiap wanita kena rasai kelainan dengan penggunaan Segar Wangi Wash yang mana ada efek serapat juga, sangat baik ya untuk wanita yang dah berkahwin, Fiza. Dan saya kira anda boleh dapati ya secara online di Shopee, di Lazada dan juga di Jombai ya untuk potongan diskaun yang hebat. Dan yang terakhir, Fiza, saya ingatkan ada 3 produk, tapi ada yang terakhir, satu lagi kopi serapat ya, yang mana kopi ni, Fiza, bukan sebarang kopi ya, yang mana kopi serapat di Asia ni formulasi terbaik ya oleh pakar pemakanan, menggabungkan efek herba seperti serapat ya, yang mana kita ketahui khasiat serapat ni sangat bagus untuk wanita yang dah berkahwin ya. Kadang-kadang rasa lesu, kurang bertenaga di pejabat ya, tak kurang juga di rumah, biasa rumah ya, mudah letih dan sebagainya. Anda boleh amalkan kopi serapat ya, sebab apa istimewanya bukan saja ada ramuan serapat, tapi dalamnya juga ada ekstrak ginseng dan juga manja kani ya, yang sangat-sangat bagus untuk wanita yang dah berkahwin ya. Bukan kopi biasa, anda boleh dapatkan dengan harga diskaun RM30 saja, Fiza. Secara ringkasnya ya, untuk dalaman wanita jangan lupa dapatkan Ladies Collagen ataupun Ladies Platinum harga RM79. Pembersih keintiman harga RM22 dan juga kopi serapat harga RM30 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan Biasia baru beli, sebab apa Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Dan yang terakhir sekali, Fiza, saya nak bagi tahu ya, bagi anda yang mungkin ke kedai-kedai jamu kehabisan stok dan sebagainya, boleh tunggu dalam masa hari Selasa ataupun Rabu, sebab apa stok kita dah kehabisan di pasaran. Terima kasih, Fiza, jumpa lagi insya-Allah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Datuk Azril di atas penerangan berkaitan rangkaian produk daripada Viasia itu tadi. Penerangan telah pun diberi kepada anda. Tepuk dada, tanya selera bagaimana cara untuk anda menjaga kesihatan luaran dan juga dalaman anda. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini Extra, WSHA Extra hari ini. Macam-macam perkongsian yang kami ceritakan bersama dengan anda. Mungkinlah selepas ini ada dalam kalangan anda yang mencari atau dah terjumpa hobi baharu. Sebenarnya kan kalau kita tengok ramai juga dalam kalangan selebriti kita yang ada idea dan juga hobi-hobi sebegini. Saya tengok baru-baru ni di Instagram Nabila Huda, dia kumpul tanaman-tanaman sebegini. Kemudian dia letak satu ruang dalam rumah tu dihias dengan lampu-lampu lagi. Memang cukup menarik. Betul. Yang selalu juga Naindanya saya selalu tengok dengan pokok bonsainya tu, dengan bawa lampu berwarna-warni, memang cantik. Kalau terrarium dulu, saya pertama kali kenal terrarium daripada Yuna. Okey. Jadi sebenarnya ada banyak cara dan juga idea untuk kita sama-sama berkreativiti ataupun mengisi waktu senggang kita di rumah. Walaupun kita duduk seorang, jangan risau, kita ada boleh cipta pelbagai aktiviti-aktiviti yang bermanfaat sebenarnya. Betul. Dan ini juga boleh dilakukan bersama dengan anak-anak anda. Betul. Untuk mengasah lagi dan mencongkil kreativiti mereka. Okey. Baik, untuk hari ini sahaja yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda. Isnin nanti kita akan kembali dengan topiknya hidup pura-pura atau jadi diri sendiri. Ini penting ni untuk kita kongsikan. Ada orang dia pura-pura pandai, ada orang dia pura-pura baik, ada orang dia pura-pura kaya, ada orang dia pura-pura macam-macam lah. Pura-pura bukan kura-kura. Tapi pastikan anda terus bersama kami hari Isnin nanti di dalam Wanita Hari Ini. Untuk hari ini saya dan Fiza Sabjahan undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Selamat berhujung minggu. Bye. Bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.